pergi dekat pokok kacang tu, saya ambil benih lah nak simpan kan. Benih Hai, Assalamualaikum. Saya Zaliha dari Senin Ahad Channel. Hari ini saya berada dekat rumah kampung. So topik yang agak penting, ada rakan datang jumpa kan. Kami bincang jugalah. Saya tak kongsi sebenarnya prep yang saya buat kan, preparation. Prep tu anda research lah. Prep yang untuk kita siapkan diri kita untuk kita survive kan, untuk kita lindung keluarga kita kan. Apa yang basic yang perlu kita ada, makanan lah kan, makanan dengan air. So 3 perkara yang orang tak bincangkan, saya nak bincangkan hari ini kan. Salah satu sebab kenapa saya beli tanah dan buat rumah kampung adalah kerana saya prep sebenarnya kan. Selain daripada saya minat, saya personality saya introvert, close to nature. Itu sebenarnya yang sebab-sebab yang kecil je. Sebab yang paling besar, saya beli tanah dengan buat rumah kampung dan tanam apa yang saya patut adalah kerana saya prep sebenarnya. Kan preparation yang saya nak buat prep ni masa tahun 2005 lagi. 2005 tu saya tak tahu macam mana saya tengok YouTube. Masa tu banyak dekat western dia orang buat homesteading, self sufficient, off grid kan. Off grid ni yang kita keluar daripada perkampungan, daripada bandar, kita duduk sendiri dekat kawasan yang terpencil, yang kita survive diri sendiri dengan kita produce makanan kita sendiri. Itu sebenarnya yang saya buat. Lepas tu yang mengukuhkan lagi, tindakan saya nak buat prep adalah kejadian yang krisis ekonomi dekat Greece tu kan, masa tahun 2007. Yang tu saya tengok paper, ada seorang cikgu dia nak draw duit dia kan untuk kegunaan family dia. So dia tak boleh nak draw duit sebab ATM tak ada duit, bank tak ada duit nak bagi dekat kita kan. Walaupun you ada duit berpuluh ribu dekat bank, tapi bank tak ada duit nak bagi dekat kita. Itu adalah masalah ekonomi. Yang tu anda kena tahu juga sebenarnya proses macam mana bank dapat duit, bank gunakan balik duit kita untuk buat bisnes dia kan. Bank ada bangunan besar-besar kan, daripada bank negara, dia guna duit kita lagi. Dia guna duit kita untuk dia buat bisnes, dia untuk dia laburkan balik kan. Yang kita beli, bila kita guna duit bank, kita ambil duit-duit orang lain ni yang saving apa semua tu kita guna, kita kena bayar bank berapa kan. Okey, balik yang ekonomi Greece tu tadi 2007-2008 tak silap saya kan, yang kes yang cikgu tu. So saya berani bersuara dekat suami saya. Sebelum tu saya tak berani bersuara. Saya takut suami saya kata dah marrying ke bini aku kan. So saya diamkan je. Lepas tu 2007-2008 saya berani suarakan dekat suami. Saya cakap kita sepatutnya kita kena ada tanah, kita kena ada rumah, kita kena producekan balik makanan kita sendiri. Kita kena beli itik, kita kena beli ayam, ternak kambing, dan kita tanam sayur untuk keperluan kita. Cuma yang lain, kos yang agak rendah adalah kita kena beli minyak kan, kegunaan minyak kereta, minyak masak, gula. Ada few things yang kita kena beli. Itu je sebenarnya. Itu pasal kerajaan tak nak, kalau keseluruhan dia tak nak kita ni, cara hidup kita dibentuk oleh masyarakat, oleh pemerintah kan. So bila kita kerja makan gaji kan, daripada yang itu macam mana kita tu termasuk dalam psikologi semua tu kan. Perkara yang paling penting yang perlu kita ada 3 perkara. Salah satu perkara yang paling penting bagi saya adalah knowledge kan, ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, anda hanya jadi ikut-ikutan. Orang beli beras, anda beli beras. Orang beli minyak, anda beli minyak. Orang beli tisu, anda beli tisu. So benda-benda macam tu, benda itu hanya sebahagian kecil saja kan. Benda tu akan expired.
dan dia punya untuk melindungi kita dengan keluarga kita tak sebesar mana, kan? Jadi knowledge tu, bila anda banyak baca buku, anda nampak benda yang terselindung, anda nampak benda yang lebih luas, dan keputusan yang kita buat ni dipengaruhi oleh bahan bacaan kita ataupun research kita, kan. Jadi apa yang kita buat tu, kita tidak 100% hanya ikut-ikutan. Kita tak tahu orang yang buat tu betul ke tidak. Orang terjun sungai, kita terjun sungai juga. Tak boleh macam tu. Sekurang-kurangnya bila kita ada knowledge, kan, keputusan kita ni dipengaruhi oleh bahan bacaan kita dan juga kita observe orang lain, kan. Daripada knowledge tu, cabang-cabang knowledge, apa yang perlu kita tahu adalah tentang, bila kita ada knowledge, financial kita, kan. Yang paling penting kalau kita hidup sekarang, kita hidup kerana wang, kan. Kalau katalah anda hilang kerja, anda rasa macam mana, kan? So hidup kita sekarang hanya kerana wang. Kita kerja, kita spend masa kita 9 jam sehari untuk dapat gaji kerana wang. Jadi bila anda ada knowledge, kan, anda akan manage wang tu tak seperti orang lain manage. Saya tak kata orang lain tak betul, tapi cara kita nampak tu daripada skop yang lebih luas, kan. Jadi kita tahu bila kita ada knowledge, kita tahu sedikit keadaan ekonomi macam mana. Katalah contohnya, kalau sebelum ni saya ada 150,000 duit, kan, 150,000. So saya banyak simpan wang tu dekat tabung haji bank, saya nak dapat pulangan balik. Tapi untuk masa sekarang, kan, saya rasa hati saya kuat mengatakan saya tak safe untuk simpan duit. So saya hanya simpan mungkin berapa puluh ribu dalam bank, dan saya ada few thousand dekat tangan, dan selebihnya saya keluarkan untuk saya beli emas, kan. Tak kisahlah gold bar ataupun barang kemas. Saya rasa yang lebih ke situ lebih penting. Anda boleh tonton video saya tentang emas yang saya pakai tudung merah tu. Anda boleh tonton sikit kat situ secara roughly tentang emas yang anda perlu tahu, kan. So yang tu knowledge, kan. Anda tahu daripada keuangan, anda tahu persiapan, kan, apa persiapan yang perlu kita buat. So knowledge tu lah, kan. Kita boleh manage duit kita, bila manage duit kita, macam saya dah tak kerja ni tahun keempat, saya ada kuasa kebebasan tu melebihi lah bila saya tak kerja, kan. Jadi benda tu juga mempengaruhi saya untuk prepare benda-benda lain lagi. Contohnya macam knowledge tu, first year memang kita kata orang kata saya gila lah berhenti kerja, kan. Datang duduk kat kampung macam ni. Tak semestinya anda kena duduk sini, kan. Saya rumah saya kat KL, saya masih ada lagi, kan. Dekat sini weekend macam tu, kan. So untuk tahun yang ni, saya first year anda tak nampak apa-apa. Bila second year, insya-Allah ilham tu datang, Allah bagi peluang, kan, petunjuk. So kita nampak apa yang saya boleh buat untuk menjana pendapatan dekat sini. Yang itu, bila anda ada knowledge, anda nampak peluang tu lebih luas, ataupun peluang orang lain tak nampak, anda akan nampak peluang untuk menjana income tanpa perlu makan gaji. Yang tu knowledge lagi. Knowledge lagi, ini masih lagi kepada yang yang satu yang perlu kita ada tu, kan. Knowledge buat kita preparation apa yang kita tahu, kan, yang perlu bila kita faham psikologi, kan. Saya banyak baca buku psikologi. Jadi psikologi sebenarnya, katalah COVID, kan, sebenarnya kalau anda stres dalam jangka masa yang panjang, imun kita akan rendah. Bila imun rendah, kita nak lawan COVID tu susahlah, kita akan kena simptom, kan. Kalau anda ada knowledge, kan, anda boleh tahu diri anda, personality anda. So anda tahu kekuatan anda kat mana, kelemahan kat mana. So kita pergi dapatkan kekuatan kita itu untuk mengurangkan tekanan. Katalah saya kerja nurse, saya makan gaji, saya stres sebenarnya, saya letih, kan, dengan kerenah. So saya stres, saya berhenti kerja. So kita tahu kelebihan psikologi kita nak letak diri kita dekat mana.
Itu pentingnya knowledge kan. Lagi satu knowledge adalah tentang agama kan. Yang ni saya nak cerita prep, masih lagi dalam prep sebenarnya, walaupun tentang agama, tentang puasa lah kan. Saya akan cerita lebih detail dalam video yang lain tentang dia punya secret tentang puasa ni yang lebih detail kan. Sebenarnya antara prep, bila kita prep, bila kita berpuasa, salah satu keajaiban puasa adalah diri kita akan sihat. Badan kita akan maksimum, kesihatan kita akan meningkat. So yang tu saya akan cerita sebab dia panjang juga kan nak cerita. Yang ni ustaz tak cerita, doktor tak cerita, saya akan kongsi rahsia ataupun keajaiban berpuasa dalam video yang panjang kan. So bila kita berpuasa, salah satu prep, kita akan puasa. Kita akan survive bila kita puasa. Kita boleh survive Ramadan sebulan kan, tapi kelemahan kita, kesilapan kat situ bila kita puasa, kita mengambil amount makanan yang berlebihan selepas waktu berbuka puasa kan. So dalam keadaan prep, bila kita ada knowledge, kita tahu keajaiban berpuasa, so kita boleh kurangkan kegunaan bahan makanan tu untuk diri kita kan. Mungkin untuk keluarga kita, keluarga orang-orang yang dalam keluarga kita yang lebih tua, ataupun makanan tu kita utamakan untuk kanak-kanak. So masih lagi dalam prep kan. So kita yang sihat macam ni kita boleh berpuasa kan. So puasa kita tak akan lemah sebenarnya. Bila kita berpuasa, diri kita akan menggunakan lemak untuk kegunaan tenaga. So kita boleh survive few months kan dalam keadaan kita berpuasa, dalam masa yang sama badan kita sihat. So itu adalah prep dari segi yang satu tadi, yang knowledge. So bila ada knowledge, banyak benda yang mempengaruhi keputusan, banyak benda yang anda nampak, banyak peluang yang anda nampak, banyak peluang yang akan datang mendekati diri kita yang orang tak nampak kan. So itu adalah knowledge. Kalau saya suka baca buku, self help book, saya suka YouTube pun saya masih lagi tengok yang filosofer kan, filosofi luar-luar semua, Rumi, banyak saya suka dengar yang macam tu. Dan juga boleh buat research, Google research pun banyak kan, banyak tentang preparation, self sufficient, homesteading, benefit of fasting kan, benda macam tu. Satu knowledge yang tadi banyak kan. Kalau kita peratusan rakyat Malaysia membaca, saya ada baca yang 2 tahun lepas, peratus rakyat Malaysia membaca purata kan, hanya satu muka surat setahun. Terlalu sedikit, teramat-amat sedikit kan. Saya rasa anda pun tak minat membaca kan. Sebenarnya ada cara bagaimana kita jadi ketagih untuk membaca bila kita ada perasaan nak tahu tu. Yang tu dia akan push kita untuk terus membaca. Okey, yang itulah sedikit tentang knowledge. Yang kedua, preparation yang saya maksudkan, satu yang knowledge, preparation yang saya maksudkan adalah ni lah kan, rumah kampung ni. Apa preparation yang kita boleh buat tentang first, makanan dengan air. Bila kita duduk dekat bandar, kita duduk dekat rumah flat, rumah kondo, air daripada mana? Kalau saluran utama dah terganggu, so kita akan mengalami gangguan air. Dan berapa lama air kita akan simpan nak bertahan dekat rumah kita, berapa banyak ruang yang pakai untuk kita simpan air. Kalau kita ada rumah kampung ataupun kita bagi keutamaan, tak kisahlah kan. So kita akan boleh boring air kan, ataupun air perigi. Kalau air perigi, kalau dulu kita pakai poli tu kan, tapi sekarang tak payah dah, pakai ada enjin elektrik tu untuk pump air naik kan. Atau kalau saya, belakang rumah saya ni ada sungai, so sumber air dah boleh 3 kat situ sumber air. Saya hanya simpan 1 tong sikit untuk kecemasan air minuman, dan yang lain tu saya boleh banyak, masih lagi ada air. Yang tu tentang makanan. Kalau anda sekarang kita masalah ayam tak ada. Hari ini bulan 2,
Selepas saya Cina, kita mengalami masalah bekalan ayam. Bekalan ayam tak ada kan. Saya tahu suami saya memang hantar ayam dekat peniaga-peniaga kecil. So stok ayam memang tak ada kan. Satu hari yang pembekal utama yang tempat suami saya ambil tak ada ayam kan. So masalah ayam, bila kita duduk dekat macam ni, kita boleh produce makanan kita sendiri dengan ternak ayam, ternak itik dan ternak kambing kan, benda-benda lain lagi. Dan juga makanan lain lagi, ubi kayu, kitchen garden. Kalau tengok video-video yang lepas ni, kan sayur memang tak berhabis. Dah habis bagi orang adik-beradik pun masih berlebih-lebih, yang kita terpaksa buat komposkan je. Itu tanpa orang kata, just kita take care sikit, buang rumput dan siram kan. Yang tu makanan ubi kayu dan buah-buah semua kan. Ya, tentang pertanian saya akan kongsi juga dalam video. Saya banyak, alhamdulillah saya faham kan bahasa Thailand, dan boleh juga baca sikit-sikit tentang bahasa Thai. Jadi saya kerap tengok YouTube atau tonton YouTube tentang penternakan kambing dan konsep pertanian di Thailand. Yang tu saya akan kongsi dalam video yang lain lah. Mungkin tajuk konsep pertanian dekat Thailand, berapa portion ataupun berapa persen yang perlu kita buat untuk certain tanaman tu. Macam kitchen garden, tapak rumah berapa persen, kolam ikan berapa persen. Kalau dekat Thailand macam sawah padi, dia kena ada berapa relung kan. Kalau keluarga besar, dia kena ada 2 relung, 2 petak tapak. Kalau 2 relung tu 2 petak ni lah kan, sawah padi macam tu. Dan pokok-pokok lain yang bermusim kan, yang pokok yang tak bermusim, yang boleh menghasilkan hasil tiap 3 bulan ataupun setiap 6 bulan ataupun setahun sekali. Dia ada kan macam mana tu, dan macam mana dia aturkan dalam kawasan tanah rumah dia yang berkeluasan 0.5 hektar ke ataupun 1 hektar macam tu. So itu adalah prep kan. So saya buat benda yang sama daripada tahun 2007-2008 tu. Saya berani suarakan dekat suami yang kita perlu beli tanah, bina rumah, dan kita buat peternakan sebab saya dah ambil langkah berjaga-jaga untuk prep ni. Dan kerana tu juga saya kerja keras juga untuk fix saya punya financial kan, untuk settle hutang. Kalau kita dalam keadaan berhutang kan, kereta semua hutang, rumah hutang, anda rasa kalau kemerosotan ekonomi, kita kehilangan kerja, macam mana rumah dengan kereta anda? So rumah dengan kereta anda, bank akan ambil balik. So anda nak duduk kat mana? Anda dah beli barang banyak-banyak, lepas tu kenderaan anda tak ada kan, kena tarik. So anda nak tinggal kat mana? Kalau anda masih lagi berhutang dan anda kehilangan kerja, sumber pekerjaan, bagaimana anda nak nguruskan wang? So dalam bab wang, saya ada cerita tentang dana reserve kan, untuk kita survive selama setahun 6 bulan, apa yang perlu kita buat dengan kita agihkan kita punya keuangan tu kan. Jangan just bekerja dan shopping untuk mendapatkan orang kata satisfaction yang sementara ataupun keseronokan yang sementara tu. Itu adalah salah. Itu adalah pengaruh kan, bagaimana dalam keadaan ni, yang tu bila anda tak nampak preparation tu, anda beli barang kan, shopping, lepas tu simpan stok kat rumah, tapi keuangan anda tak terurus dengan betul, rumah kena tarik, anda nak tinggal kat mana? Keluarga anda nak berteduh dekat mana? So saya rasa amat penting lah ya. Saya rasa memang sangat-sangat penting untuk kita mengurus wang kita dengan betul. Jangan terikat dengan bank kan, dengan pinjaman bank. Bila kita terikat dengan pinjaman bank, kita punya minda kita, cara pemikiran kita terhad. Kita dengan tekanan hutang macam ni, buat kita buat keputusan yang tak rasional kan. Itu masuk bab psikologi lah tentang preparation rumah macam ni.
Yang tadi saya cerita knowledge, prep macam ni rumah kan. Kalau rumah macam ni, kalau elektrik pun kita ada solar dan juga bateri kan. Paling-paling tidak pun kita boleh pakai lilin, pelita ke something like that kan. Yang lain-lain tu banyak YouTube yang sediakan tentang apa barang-barang keperluan yang perlu kita ada kan. So saya tak nak cerita benda yang kecil macam tu, saya kongsikan benda yang lebih besar. Okey. Yang ketiga tu adalah tentang kepentingan preparation yang kita perlu kita siapkan adalah kesihatan diri kita sebenarnya. So 1, 2 tadi dah masuk sebenarnya dalam persiapan kesihatan diri kita. Kenapa kita perlu maksimiskan kesihatan kita termasuk dalam prep? Sebab untuk kita mengurangkan penggunaan kita kepada ubat-ubatan. Satu kan. Jadi ubatan stok dia berapa lama kita nak kena ada kan. Okey, jadi kebergantungan kita kepada ubat-ubatan tu tak ada. Cuma kita perlu ada yang basic-basic untuk macam painkiller, PCM macam tu yang perlu kita ada kan. Kita tak bergantung dengan jumlah ubat. Ada ya kencing manis, darah tinggi sampai 8 jenis ubat kan, 8 tablet kena makan. So, yang ketiga adalah kita kena jaga kesihatan kita kan. Salah satu yang saya kata tadi, satu adalah kesihatan psikologi kita kan. Saya dah sebut tadi, kesihatan psikologi kita adalah berkait rapat dengan pengurusan wang dan juga persiapan kita. Kita tak adalah panik kan. Bila kita hutang terlalu banyak, dia akan memberi kita dia akan memburukkan kesihatan kita kan. Sebab bila dia dalam keadaan tekanan hutang kan, saya sebut tekanan hutang sebab lebih 70% rakyat Malaysia tidak mempunyai wang 1,000 dalam simpanan. Maknanya kalau graf zero kan, kalau zero tu tak ada hutang lah. Kalau tak ada hutang, tak ada wang, kita dekat graf zero. Tapi rata-rata rakyat Malaysia sekarang wang kita negatif. Negatif maknanya kita guna wang orang lain. Kita mengguna lebih wang daripada pendapatan kita. Orang tua kata dapat duit RM100, kita belanja RM120. Maknanya kita guna ekstra. Bila ekstra tu maknanya kita loan. Macamnya kita loan kereta, kita pinjam-pinjam wang yang pinjaman tu lah kan. Maknanya macam tu. Kita guna kad kredit. So kita guna wang lebih daripada income kita. So kita terjeratlah dalam beban hutang. Bila kita terjerat dalam beban hutang, dia akan memberi tekanan kepada mental kita, di mana tekanan mental kita akan efek tekanan fizikal kita kan. So bila kita dalam keadaan stres, imun badan kita akan menurun dan kita mudah terkena penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, selulitis, gout dan apa-apa saja yang penyakit kronik. Lebih kurang macam tu sebenarnya ya. Kalau anda rajin baca research, kalau anda tak percaya apa yang saya cakap, anda boleh pergi research balik apa yang saya cerita kat sini kan. Memang benda tu akan berkait rapat. Mula daripada sekarang kan, mula daripada hari ini, jangan teragak-agak untuk berpuasa sunat kan. Untuk kita buat puasa sunat Isnin dan Khamis kan. Buatlah, itu saya rasa the best sebab kita balance kan. Kita dah makan banyak-banyak, so hari puasa tu kita restkan diri kita sebenarnya kan. Saya ada baca buku Food is Your Medicine, lebih kurang macam tu. Buku tu dari yang penulis dia doktor kan. Sebenarnya ada kes-kes yang dia buat kan, yang dia buat kajian, hanya berpuasa badan kita akan sembuhkan sendiri fizikal kita. Contohnya katalah ada kes dalam buku tu ada appendix sebenarnya kan, tapi dia kawasan pedalaman, saya tak sure macam mana. Pesakit tu puasa, so benda tu heal. Benda tu heal sendiri macam. Dan contohnya lagi selulitis kan, selulitis bila berpuasa dia ada cerita lebih detail kan, bagaimana arthritis dia boleh heal bila kita berpuasa. Macam itulah.
Kan sel kita tu dalam keadaan bagus untuk kita melawan benda-benda macam tu. Kita tak ada waktu breakfast, tak ada waktu lunch, tea time, dinner time. Sebenarnya tu tak ada sebenarnya. Itu diadakan. Bila dah diadakan, kita used to it, dah jadi rutin, dah jadi budaya kita kan. Kita perlu ada breakfast pagi, kita perlu ada lunch, dan kita ada tea time kan, kita ada dinner lagi. So kita ambil makanan berlebihan. So sebenarnya itu tak baik untuk kesihatan diri kita sebenarnya. Kan bila kita, contohnya bila anda faham dah nak datang. So, kita kena faham waktu pemakanan kita. Yang ni saya dah praktis lah kan. Alhamdulillah suami saya pun okey juga. Dia pun concern juga tentang gula, tentang makan berlebihan ni kan. So saya masukkan waktu pemakanan dalam kita punya prep supaya kita makan bila perlu. Kan kalau kita cerita tentang makan bila perlu dalam itu sebenarnya dalam Islam kan. Dan agama kita mengajar makan bila perlu, tapi kita tak mengikut makan bila perlu bila ada time makan tadi. Kan saya sebut sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam. Itu waktu makan yang kita dah rutin buat macam tu. Kan bila kita dah didedahkan macam tu, konsep kehidupan kita macam tu, kita dah tak boleh kita susah nak ubah. Jadi kita kebergantungan kita waktu makan macam tu. Jadi bila kita prep kan, preparation yang kita buat, waktu makanan kita hanya makan bila lapar. Tapi macam mana anda nak makan bila lapar? Bila dah sampai waktu tu kita akan lapar bila kita follow yang waktu makan tadi kan. Sebenarnya diri kita, badan kita, otak kita kan, dia ada keluarkan kalau tak silap saya lah kan, hormon ghrelin ataupun GHRELIN kalau tak silap saya kan. Otak kita akan merangsang ghrelin tu, dia menghantar hormon tu kepada sistem ataupun usus kita, perut kita, badan kita untuk kita jadi lapar waktu tu. Anda faham tak? Kan bila kita dah set mind kan, waktu sarapan pagi pukul 10, kadang-kadang kita dah pagi sebelum, kalau saya lah sebelum pergi kerja saya dah sarapan, tapi pukul 10 saya pergi sarapan lagi, dan tengah hari pergi makan, petang minum lagi kan. Bila kita dah, sebab kerja, kita ikut kerja waktu macam tu, dan kita dah set mind kita untuk makan waktu-waktu tertentu, walaupun hari tidak bekerja kita akan buat perkara yang sama. Melainlah kalau kita dah bangun lewat pagi kan, kita akan ambil waktu lunch dengan tea macam tu kan. Kita wajib. Itu sebenarnya tak, itu adalah salah. Dulu tak wujud macam ni. Kalau tanya orang asli, dia orang tak ada waktu makan. Kalau tanya dalam Islam yang benar-benar pun, kita tak ada waktu makan sebenarnya. Kan itu kalau kita nak cerita kan, benda tu dah dimomokkan, hidup kita dah diatur. Dah diatur oleh orang-orang sebelum ni dan kita follow. Kita adalah follower sebenarnya. Bila anda ada knowledge, anda tak akan jadi 100% follower tu. Anda akan lari daripada, anda akan berlari arah. Anda tak akan ikut follower macam tu. So tak perlu waktu makan sebenarnya. Saya dah cuba diri saya sendiri kan. Contohnya kalau kita puasa, kita set mind kita untuk kita berpuasa kan. So bila anda set diri anda untuk berpuasa, untuk sehari, hari pertama, hari kedua mungkin anda akan rasa lapar, tapi untuk hari berikutnya anda tak akan rasa dah. Untuk lunch, tea time, pukul 10 anda tinggi nak makan, lapar nak makan, tak ada sebenarnya. Itu pentingnya mind kita faham kan. Bila kita faham secara tak langsung, mind kita akan dia tak follow waktu-waktu tadi. Kalau saya, katalah saya
saya tak minum pagi kan. Sebenarnya kita tak perlu minum pagi sebenarnya kan. Tapi kalau saya kata tak payah minum pagi, tak boleh lah, lemah lah badan. Ada jelasan kan kalau kata tak perlu minum pagi sebenarnya. Tak boleh. Waktu makan kena makan jugalah. Dah biasa, dah time ni kena sarapan waktu tu. Sebab waktu tu ghrelin dah merangsang, otak kita dah merangsang ghrelin untuk memberi memberi signal kan, memberi signal kepada badan kita untuk rasa lapar, untuk badan kita bertindak cari apa yang patut kita makan. So bila keadaan prep, anda faham tidak perlunya waktu makan, maknanya apa? Maknanya kita mengambil makanan tu lebih sukatan makanan tu lebih kurang kan. Jadi kita lebih survive lah. Orang lain sibuk-sibuk nak makan, kita survive dengan tak makan dan badan kita sihat. So saya rasa itu 3 perkara yang penting. Kalau yang saya tertinggal, saya akan tulis je subtitle dekat situ. Saya rasa perkara macam ni tidak dibincangkan, tidak dicerita sebab orang tak tahu kan. Saya berani bercerita, memang saya suka. First, saya memang suka baca buku self help book. Saya suka psikologi. Saya ada juga baca buku agama, Ghazali ke, Hamka ke, something like that. Banyaklah. Kita perlu banyak baca buku sebenarnya. Kan kalau yang lagi satu, saya bukan nak tentang kerajaan kita. So saya nasihatkan anda buat prep secara yang betul. Bila keadaan huru-hara krisis berlaku, anda tidak bergantung kepada kerajaan. Kalau saya nak cerita, bila kita mengharap, bila kita tak dapat, kita akan rasa kecewa ya. Katalah mangsa banjir, berapa ramai lagi mangsa banjir yang tak dapat bantuan. Yang 1000 tu pun masih tak dapat. Kami pun masih tak dapat. Walaupun saya tak kira lah saya tahap mana pun keuangan, saya masih dalam kategori mangsa banjir dan saya ada report polis dan saya banyak mengalami kerugian, dan untuk bantuan 1000 kami masih belum dapat. So saya harap dengan benda yang sekecil itu memberi pengajaran kepada kita untuk kita jangan mengharap bantuan daripada kerajaan. So itulah 3 perkara yang saya kongsikan di sini. Sebenarnya saya tak nak bincang benda-benda macam ni, tapi di atas sokongan rakan kan, ada member-member yang datang rumah, so saya kongsikan juga perkara-perkara macam ni. So saya kongsi kat sini hari ni, video ni. Jika anda jika anda terima, jika anda faham, jika anda rasa dia berguna, tolong subscribe dan share dekat rakan-rakan anda kan. Kalau tak jadi, alhamdulillah, saya tak minta dia jadi, saya pun tak nak kan. Tapi sekiranya berlaku krisis ekonomi seperti yang dah berlaku dekat yang negara yang teruk kan, seperti Greece, Zimbabwe, kan banyak negara-negara yang dah berlaku krisis ekonomi ya kan, yang recession lah apa. Tapi kali ni wawarkan ianya lebih teruk lagi berlaku kan. Mungkin anda tak ada wang kan. Kalau anda ada wang pun tak boleh guna macam mana kan. Kan keuangan kita, sistem keuangan kita, ada yang kata reset balik kan. Kena tahu jugalah tentang keuangan tu kan, kepentingan. Sebab apa-apa pun kita manage keuangan kita tu. So saya rasa itulah sedikit sebanyak yang saya berani kongsi dekat sini. Semoga ianya dapat membantu anda ataupun memberi idea anda untuk melihat preparation dalam skop yang lebih luas kan lah. Lebih macam tu. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.